Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi dalam live ini saya cuma hendak ajukan satu mesej kepada ahli parlimen secara amnya, iaitu Belanjawan 2024 yang tidak kena pada tempatnya, ya. Jika disokong, ianya serupa dengan satu pengisytiharan tidak prihatin kepada rakyat. Kerana belanjawan ini saya dah jelaskan ya dalam live sebelum ini tadi, sebentar tadi anda boleh scroll ke bawah Facebook Regi J. Ritaudin. Saya dah jelaskan mengapa saya berpendapat ianya adalah belanjawan yang tidak kena pada tempat, dan secara ringkasnya kerajaan gagal mempamerkan, mencerminkan atau membayangkan menerusi belanjawan itu satu dasar pemulihan ekonomi mata wang negara. Malah beberapa langkah yang telah diambil oleh kerajaan sebaliknya akan meningkatkan kos sara hidup, ya, seperti contohnya peningkatan dalam cukai SST dari 6% kepada 8% yang semestinya akan diterjemahkan kepada peningkatan kos pengangkutan, kos logistik, yang seterusnya akan menjurus kepada peningkatan kos makanan yang lah ni pun dah menggila dan tidak stabil, dan tidak ada sebarang bayangan yang kita diberikan menerusi belanjawan ini atau perancangan jelas macam mana kerajaan nak menangani atau mengatasi krisis yang melanda seperti krisis bekalan barang makanan dan kos sara hidup. So belanjawan ini pendek kata tidak sebenarnya sesuai untuk masa ini. Ianya tidak menggambarkan bahawa kerajaan tahu masalah rakyat, dan bila ianya tidak menggambarkan kerajaan tahu masalah rakyat, maka ianya boleh ditafsirkan, dan saya menafsirkannya sebagai tidak prihatin rakyat. Bila tidak prihatin rakyat tetapi MP terus menyokong belanjawan ini, melainkan belanjawan ini diubah dan dibentangkan semula pada satu tarikh lain, ya, maka sebenarnya ianya seolah-olah MP tidak prihatin rakyat. Dan rakyat sekarang ini melihat, saya sudah pun secara random ya bercakap dengan orang-orang awam Cina, India, Melayu, pendapat mereka berkenaan dengan belanjawan, dan komennya rata-ratanya adalah not clear, tidak jelas apa sebenarnya matlamat kerajaan, dan semuanya bersetuju dengan saya bahawa belanjawan tidak kena pada tempat. Cuma satu yang semua bersetuju adalah pengalihan subsidi secara bersasar, ya, supaya yang kurang berpendapatan dia mendapat lebih manfaat, yang golongan kaya dan sebagainya tidak akan mendapat manfaat banyak daripada subsidi. So ini pendapat saya, ya. Belanjawan bukan kata ini bukan lagi soal nak tumbangkan kerajaan ke tidak ke. That is not the point. Ini bukannya tujuan perbincangan dalam live ini. Soalnya ialah belanjawan ini apabila diundi, ianya adalah kenyataan daripada MP sama ada mereka setuju dengan belanjawan itu. Jadi bila MP menyokong, ianya secara tidak langsung berkata MP itu tidak kisah, walaupun belanjawan itu tidak jelas, dia tidak kisah asalkan lulus, itu yang penting. So lebih kepada MP itu tidak membawa suara rakyat. Saya rasa dalam masa yang singkat ni MP ni boleh membuat, ya, di saluran masing-masing boleh membuat satu undian secara online dalam 24 jam. Semua MP boleh buat untuk mendapatkan feedback daripada konstituen masing-masing, ya, berkenaan dengan belanjawan ini. Dan jika feedbacknya majoritinya berkata belanjawan, dia setuju belanjawan ini tidak kena pada tempat, maka jika MP mengundi untuk meluluskan belanjawan ini, maka MP sebenarnya tidak membawa suara rakyat. Okey, so itu pandangan saya berkenaan dengan belanjawan ini. Ianya sebenarnya kita perlu memainkan peranan sebagai wakil rakyat, ya. So pastikan suara kita mewakili rakyat. Saya akan terkejut jika belanjawan ini lulus, sebab this belanjawan is nowhere and everywhere at the same time, ya.
So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa